Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 20 ya 22 kata Musannif rahimahullah ta'ala, soal macam mana percaya dengan malaikat. Jawabnya iaitu wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad yang jazim bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi Allah Ta'ala memberikan segala nikmat dan pemberiannya pada kita, khasnya diberikan kita kelangsungan hayat. Alhamdulillah. Syukur kita juga Allah Ta'ala menjadikan kita sebahagian daripada umat Nabi SAW. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan boleh taat patuh perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Dijadikan pula satu keupayaan dan kederat serta kehendak kita untuk datang ke majlis ilmu, dan diberikan kita kecintaan kehalubaan ke majlis ilmu, dijadikan bersungguh untuk mencari ilmu, khasnya ilmu-ilmu pula perkara yang berkaitan dengan ajaran Nabi SAW. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Paku Iman. InsyaAllah kita dalam masjid ada peluang mendapat itikaf ibadah tak sah melainkan ada niat. Kalau tak niat lagi, niat, mari niat sama-sama. Lafaz niatnya, sahaja aku itikaf dalam masjid ini kerana Allah. Kata Musannif, soal macam mana percaya dengan malaikat. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni, nak masuk ke dalam bahagian kedua dalam bab beriman, bab rukun-rukun iman. Pasal bab iman ni secara umumnya kita biasa dengar rukun iman itu ada 6 perkara, iaitulah beriman dengan Allah, tasdik, benarkan di hati kita macam mana antara yang telah kita belajar berkaitan dalam bab ketuhanan. Begitu juga mestilah kita iman, tasdik, benarkan malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, begitu juga qada dan qadar. Jadi kitab kita ni memang pengarang kita telah menjanjikan penjelasan dia adalah mengenai Islam. Hari itu sekali lalu disebut, dan oleh kerana bicaranya ialah mengenai iman dan simpulan iman, jadi benda besar topik pembicaraan ni ialah bab iman. Yang kita dah selesaikan di sebelah baca kitab ni adalah bab ketuhanan, bab uluhiyat, apa yang wajib, apa yang mustahil. Allah Ta'ala mesti pada dia segala sifat kesempurnaan, yang mustahil pada dia apa saja nama kekurangan. Bahkan yang kurang itu adalah makhluk. Antara yang kurang itu adalah kita. Apa yang sepatutnya wajibnya pada Allah Ta'ala itu memang sabit mesti ke Allah Ta'ala. Apa yang mustahil pada Allah Ta'ala itu umumnya makhluklah yang bersifat dengan opposite ataupun lawan daripada yang wajib pada Allah Ta'ala. Apa yang mustahil pada Allah Ta'ala itulah sifat makhluk. Kita asalnya tak ada, Allah Ta'ala memang ada, kita tak ada, dan Allah lah yang ada dengan kita. Yang tak ada ni sifat kita.
Allah Ta'ala dia kidam, sedia. Kita bukan tersedia, kita dijadikan. Jadi kita ada awal. Bila ada awal, tentu ada akhir. Allah dia qadim, dia baqi. Siapa baqi? Siapa yang binasakan dia? Siapa boleh binasakan dia? Boleh ke dia terbinasa? Ada dia pun sedia, takkan dia binasa. Okey. Jadi ada bab yang kita dah bicara dalam bab ketuhanan dulu. InsyaAllah, alhamdulillah kita nisbah baca dah selesai. InsyaAllah kita nak masuk juga pasal bab ilmu, mesti kita selesaikan semua apa yang setiap satu mesti dipaham terperinci satu persatu dalam bab keimanan ini. Pasal bab iman ni kita dah belajar awal kitab lagi, dia begitu sensitif. Antara sensitiviti dia adalah kalau ada silap satu daripada 6 ni, memang istilahnya tak beriman lah. Alhamdulillah. Bahkan setiap perincian yang 6 itu, kalau ada benda-benda yang istilahnya perkara usul, perkara pokok yang memang wajib pada kita untuk imani, habis-habis tengok-tengok ada benda yang datang syak, datang apatah lagi ingkar, inat, ataupun kufur terus, menyalahi langsung apa-apa perkara yang wajib diiktikadkan dalam bab 6 perkara ini, maka tanpa syak dari segi hukum akan keluar daripada senarai orang beriman. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah apa yang kita nak masuk ni, nak bicara bab malaikat pula, yang didatang dengan soal macam mana percaya dengan malaikat. Jadi soalan yang didatangkan ni uslub dia supaya kita ambil perhatian sikit. Yang kata kita ni beriman dengan malaikat, yang diperintahkan kita untuk beriman dengan malaikat ni macam mana, dan kenal pasti elok-elok malaikat yang disuruh kita kenali dan diiktikadkan beriman pada dia ni, siapa dia. Kerana bila sebut kata malaikat, dia tak apa, dia kata macam mana percaya malaikat tu. Sebelum masuk bicara rasanya nak bicara tentang ni sikit. Pasal apa yang bicara dalam bab iman ni hadirin sekalian, nisbah iman ialah beriman dengan malaikat. Selain daripada malaikat, dalam bab makhluk ni yang kena beriman, yang duduk alam ghaib, yang bukan duduk alam syahadah, ada satu lagi makhluk yang namanya jin. Jin ni tak ada istilah dalam bab iman wajib beriman dengan jin, tak ada. Yang ada wajib beriman dengan malaikat. Walaupun begitu, jin jangan dinafikan wujudnya dia. Pasal jin ni wujud. Dari segi hukum meyakini wujudnya jin, dan memang jin ni ada, bahkan jadi kufur kalau mengingkari wujudnya jin. Tapi kita tak diistilahkan atas nama istilah beriman dengan jin, tidak. Pasal jin taklah termasuk dalam elemen yang istilahnya wajib beriman. Tapi jangan ingkarkan kewujudan jin. Kerana jin ni kenapa tak wajib beriman? Kerana bila istilah wajib beriman ni, sebab-babnya iman ni dia mesti membenarkan tanpa ada ragu dari sudut siapa mereka, tugas mereka, peranan mereka dan kerja-kerja mereka. Adapun jin, dia dah bukan dalam bab tu. Jin ni serupa macam manusia dari segi kedudukan, yang kena isbatkan wujudnya dia, tetapi tak wajib imani dia. Kerana jin bukan semuanya beriman, bukan semuanya taat. Macam mana manusia bukannya semua beriman dan semuanya taat, semuanya dapat mentauhidkan Allah Ta'ala. Macam mana hal yang ada pada manusia dari sudut Islam, kafir, taat, dahaka, macam itulah ada pada golongan jin. Jadi jin ni bukan satu golongan yang nisbah istilahnya disebut sebagai wajib beriman dengan jin. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati itu pasal apa? Kerana antara Allah masyarakat kita yang jadi tersilap i'tiqad ni, yang mereka membenarkan golongan ghaib ni, padahal yang ghaib yang mereka duk sebut tu bukan malaikat, tapi mereka tersangka seolah-olah mereka ni malaikat, sedangkan dia adalah jin. Antara sebab jadi begitu adalah disebabkan istilah yang telah ditukar.
Kalau kata beriman dengan jin, bahasa orang Melayu memang dia pelik siap. Mana boleh beriman dengan jin? Jin ni bukan wajib iman. Okey, cantik. Tapi ada banyak istilah-istilah yang dipakai dalam masyarakat kita khasnya mengenai itikad dan pegangan dengan jin ini, tanpa kita amati apa yang berlaku tu dan kefahaman dalam bab ni betul-betul, kita sangka betul dah fahaman kita. Rupanya yang tu istilahnya beriman dengan jin. Misalnya kalau kita amal ayat kursi, amal Fatihah, dengan amalan tertentu, katalah itu, nanti ada khadam Fatihah khidmat untuk kita. Sekali dengar macam mana? Okey kan? Khadam Fatihah khadam ayat kursi ni biasa dengar istilah tu, macam biasa lah. Ada tu, ada. Kita pun tak ambil kisah pasal kita tak peduli bab-bab tu. Tapi ada orang yang bersusah payah beramal untuk dapatkan khadam Fatihah dan khadam ayat kursi ni. Begitu jugalah beberapa istilah lain yang bernama khadam ni. Khadam Bismillah, khadam Kanzul Arsy, ada Rijalul Ghaib. Tu istilah-istilah yang disebut, yang saya nak guna bahasa ni, istilah ni kabur dari sudut kepastian siapa mereka. Dan jangan tak tahu, kebanyakannya mereka ni adalah jin. Pasal apa? Pasal makhluk yang nisbah tak nampak, yang mereka ni boleh ada keupayaan untuk menunjukkan rupa mereka di alam syahadah ni, jin, malaikat, dua je. Pasal istilah, pasal bila nak kenal malaikat ni, kita kena kenal alam sikit. Pasal alam yang Allah Ta'ala jadikan kat kita ni ada istilah alam syahadah. Alam syahadah ni alam kita. Alam syahadah ni juga nama lain dia dipanggil alam nasut. Ni istilah-istilah yang kalau tak biasa dengar lah kan. Alam syahadah ni alam mana? Alam yang ni, yang kita boleh tengok ada alam nyata. Alam asal mana syahadah ni, benda yang boleh tengok dengan mata kepala, boleh nampak objek, boleh ada rupa, dia ada berat, lepas tu dia boleh ada unsur pecah, bercantum. Kalau istilah urdu dia ada hark, iltiam, rang, rub, syakl, wazn. Tak faham orang tu bunyi urdu sikit, tak bunyi dia. Melayu dia kita selalu dengar jirim, jisim, jauhar, arad. Tu lah, tu istilah Arab ni. Jadi inilah alam syahadah. Jin dan malaikat ni, kalau dia tak menyerupakan diri dia dalam bentuk alam syahadah ni, dia tak duduk dalam alam syahadah ni. Dia akan duduk dalam alam malakut dan jabarut. Pelik kan? Ataupun dengan bahasa lain, dia akan duduk dalam alam barzakh. Nisbah alam, kita faham alam barzakh ni alam kubur kan. Memang alam barzakh ni ialah satu alam, kubur ni ialah satu alam lagi. Dan bila alam kubur ni, dia ialah satu alam yang antara ciri alam barzakh ni, dia tak ada istilah pecah hancur. Pasal kita bila duduk dalam alam syahadah ni, kita akan ada istilah, kalau kata kain boleh koyak, boleh jahit, jatuh bangunan pecah, ada graviti. Bila duduk dalam alam barzakh ni, alam barzakh dia tak ada macam tu. Tak ada macam tu pasal dia macam mana? Dia tak ada lah. Kalau pasal contoh ulama kita sebut, contoh alam barzakh ni alam mimpi ya. Kita mimpi jatuh kapal terbang, mati ya. Kalau mati dah lah kita. Tapi tak mati, masa jatuh kapal terbang tu hancur tak? Saja saya tanya, mimpi jatuh kapal terbang hancur tak? Hancur. Kita hancur tak?
Tak ada. Dalam mimpi tu kalau hancur pun. Jadi ada rasa sakit apa-apa tak? Tak ada. Itulah alam barzakh. Tak, pasal dia bukan alam macam kita ni. Tu dengar tu. Takkan nak pergi orang nak cerita. Itulah khabar tu. Cari kaedah ulama sebut mudah nak kenal alam barzakh ni mimpi. Atau mimpi kena terkam dengan rimau, kita memang terkejut je lah kan. Tapi macam mana? Bukan ada rasa sakit apa-apa tak? Jadi nak sebut contoh perbandingan tu. Okey. Jadi jin ni dia kalau dia tak menyerupa yang dalam bentuk ke kita ni, maksudnya dengan bentuk ada jirim jasad yang berupa ni dalam bentuk asal dia api tu, yang dia istilahnya tak nampakkan diri dia ke kita dengan boleh nampak dengan alam syahadah ni, istilah dia duduk tu, dia duduk alam malakut. Malakut tu malaikat lah kan, kita selalu dengar. Ambil je bahasa tu, alam malakut. Bila alam malakut ni tu yang kita bukan boleh pergi kampung dia, kita bukan boleh pergi nampak dia, tak boleh. Macam mana kita tak dengar orang dalam kubur dia menjerit ke, kena soal muka nakir ke, kita bukan dengar. Kalau dia mati sekalipun, kita bukan nampak muka nakir soal dia, kita bukan nampak dia kena dia jawab, kita bukan nampak dia kena seksa, tak nampak apa. Kita nampak jasad dia di alam syahadah, jasad dia alam syahadah, tapi nisbah dia dah berpindah. Yang berpindah tu roh dia. Kalau jasad pun, jasad dia bukan jasad tu dah, jasad dia lah jasad yang duduk dalam alam barzakh, yang bukan macam kita punya jasad. Satu kalau dalam kubur sekalipun, masuk kubur, Allah Ta'ala kembalikan roh ke jasad dia, jasad dia kena soal, kalau kata kena seksa, kena himpit kubur sekalipun, yang kita tengok alam barzakh ni tak nampak apa rupa macam mana kena himpit kubur tu macam mana. Kita tengok rupa seropel pun. Nisbah dia rasa. Dia rasa. Itu contoh nak sebut kata alam barzakh tu. Jadi jin dan malaikat dia memang, kalau nisbah kejadian asal dia duduk alam malakut tu. Satu, sekeliling kita ada malaikat, dia duduk dalam alam dia, bukan alam syahadah. Kalau alam syahadah dia akan menyerupa macam mana Rasulullah pernah didatangi oleh Jibril, datang menyerupa sebagai seorang lelaki. Yang tu Jibril datang ke alam syahadah ni. Kalau dia tak datang dalam bentuk rupa macam tu, dia akan istilahnya berada dalam alam malakut. Alam syahadah dengan alam malakut ni bertemu dalam sekali dalam tempat. Cuma kita selalu faham alam barzakh ni tunggu mati dulu buat alam barzakh tak? Sikit soal ni. Sekarang ni alam barzakh ada ke tak ada? Ada? Tu ada tu asing pada kita ke duduk sekali yang kita? Duduk sekali ya? Duduk sekali ya? Orang dalam kubur tu duduk asing pada kita, cuma kita tak boleh nampak, kita tak boleh capai dia. Pasal kita duduk dalam istilah medium yang berlainan, itu kot bahasa sains dia kan. Kita duduk dalam medium yang berlainan. Jadi mereka duduk dalam medium yang berlainan. Satu, kita duduk alam syahadah ni tak boleh nampak orang yang duduk dalam alam barzakh. Walaupun orang alam barzakh boleh nampak kita yang duduk di alam syahadah ni. Dia tak siapa yang Allah Ta'ala beri nampak. Kalau nisbah jin malaikat, memang jin malaikat boleh nampak kita. Jin malaikat boleh nampak kita. Dan sekali lagi nak sebut, masih lagi ke jin malaikat tu, walaupun begitu mereka ni atas nama duduknya alam malakut, alam jabarut, tu istilah dia. Jin ni sendiri, jin tak boleh nampak malaikat, tapi malaikat boleh nampak jin. Walaupun dalam istilahnya alam malakut, tapi jin tak boleh tengok malaikat. Pasal kejadian malaikat di istilah alam malakut tu lebih halus daripada kejadian jin. Dan jin pun walaupun istilahnya dia duduk dalam alam malakut macam tu, dia tak boleh dengar seksa orang mati.
Pasal tahap duduk alam malakut ni dia bukan macam alam syahadah. Kalau alam syahadah ni pun kalau saya nak sebut sikit tahap tu, pasal bukan semua alam syahadah ni kita boleh capai dengan mata kasar. Misalnya kita tengok semut ada kan, dia boleh bercakap tak sama-sama dia? Kita boleh dengar. Kenapa tak boleh dengar sedangkan dia duduk alam syahadah tu? Pasal lain level. Walaupun alam syahadah lain level dia. Semut disebut anai-anai, kekatu, dia masing-masing ada interaksi dia. Burung kan, binatang, dia akan ada istilah cara mereka berhubung dan sebagainya. Walaupun ada yang mata kasar nampak lah, dan ada yang tak nampak, dan kita tak tahu pun apa aktiviti mereka, tapi masih istilahnya alam syahadah yang untuk kita nak nampak dia perlukan alat dan bantuan. Adapun saya nak bagi contoh tu, orang kata ada level. Alam malakut pun sama. Satu, walaupun jin, malaikat istilahnya duduk alam malakut ataupun istilahnya tadi duduk alam barzakh, tapi istilah Allah SWT, dia punya level tu berbeza. Jadi orang alam barzakh yang dalam kubur tu dengan jin yang duduk dalam istilahnya alam barzakh juga, kalau atas nama alam ataupun nama lain dia alam malakut ni, walaupun duduk alam malakut tak sama level. Yang jin tak boleh nampak malaikat, malaikat boleh nampak jin. Jin tak boleh dengar orang disiksa dalam kubur, jeritan orang kubur, walaupun duduk dalam alam yang sama atas nama alam barzakh ataupun alam malakut. Tapi jin tak boleh dengar apa soal munkar nakir, tak boleh dengar dia tak boleh dengar seksa apa yang kena daripada orang yang dalam kubur. Malaikat boleh dengar, tak dapat maklumat pula. Tapi kalau faham tu pasal malaikat ni, pasal dia, kalau malaikat yang memang boleh dengar ni, malaikat munkar nakir, memang tugas dia. Tapi kalau faham tu malaikat dengar, pasal malaikat dia duduk situ, pasal dia yang duduk soal siapa yang duduk alam barzakh tu, faham tu malaikat dengar. Jadi maksudnya nak tunjuk level jin, level malaikat lain. Satu kalau sebut juga level jin dengan level orang dalam alam kubur ni, level lain walaupun nama alamnya sama. Alam tu juga nama lain, alam barzakh, alam malakut, istilah juga alam jabarut, satu istilah tu dalam satu alam. Dan alam tu juga dipanggil alam misal. Jadi kita pindah sikit, masuk bab lain sikit lah, dia punya istilah nak jumpa. Bab ketuhanan tak bahas lah tu. Bab ketuhanan tak bahas tu, pasal Allah Ta'ala bukan duduk dalam alam. Allah Ta'ala bukan alam. Alam ni Allah buat. Satu tak bahas bab alam, satu saya pun tak sebut bab alam. Saya sebut lagi pening pula. Bab Allah Ta'ala tu yang bila kita faham ni, dulu macam mana Allah Ta'ala dia buat alam. Alam ni dia buat, jadi kita kenal lah sikit alam. Dan antara alam tu kita kena kenal lah. Jadi bila masuk bab malaikat ni, kita nak cerita aras tinggi punya alam dulu lah. Alam mana? Alam malakut dulu lah. Apa alam malakut? Malaikat walaupun tinggi macam mana, hebat macam mana, halus macam mana kejadian dia, dia makhluk, masih makhluk Allah Ta'ala. Tetap dia bukan Tuhan, tapi dari segi beriman, kena beriman dengan dia. Pasal Allah Ta'ala suruh kita beriman dengan dia. Beriman apa? Khas kita nak bicara malaikat. Cuma saya tak masuk cerita malaikat secara khas lagi. Saya bawa cerita alam. Jadi antara nak faham tu alam tu sendiri ya. Boleh. Jadi alam ni saya sebut dah, kita ni apa? Kita ni atas nama istilah alam syahadah. Dan saya dah sebut dia ada alam barzakh. Istilah lain alam misal. Istilah lain alam malakut, alam jabarut. Kita ni alam syahadah. Nama lain tadi alam nasud. Pasal ada alam. Baik, satu lagi alam yang ada dipanggil alamul amr. Alam amar, amru, hamzah mim ra, amr. Alam amr apa? Alam ni lagi halus. Maksudnya nisbah kejadian ni lagi halus. Alam ni penghuni dia roh. Roh kita alam amr. Sekarang kita ada roh tak?
Kat mana roh kita? Tunjuk. Kenapa? Pasal dia bukan duduk alam syahadah. Dan roh kita pun bukan duduk alam barzakh. Kan? Dia lagi halus. Kalau sebut asal alam dia lah kan. Atas nak sebut halus tu pasal dia lagi susah nak dicapai. Pasal jin, dia kata dia, kalau nak sifat jin alam barzakh, kalau nak sebut dengan sifat alam tu alam, misal alam malakut. Roh kita dia bukan alam malakut. Roh kita alam amr. Istilah lain disebut alam lahut. Alam lahut. Tu istilah-istilah tu yang pelik-pelik kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nak sebut ni? Jadi ada satu alam lagi nama alam amr. Penghuni alam amr ni, kalau atas sebut yang kita senang faham, roh lah. Roh ni ada rupa ke? Ada, kita bahas yang kita baca Jawharah dulu kan, antara akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dan pernah juga zaman Rasulullah pun ada orang duk bertanya kepada Rasulullah tentang hakikat roh ni macam mana. Roh ni oleh kerana dia duduk dalam alam amr. Alam amr memang tak boleh nak dihurai pasal dia bukan macam alam syahadah dan bukan alam barzah pun. Kalau malaikat masih boleh dihurai lagi. Malaikat ni apa? Kita akan jumpa ni, malaikat ni nur. Okay, dengan istilah yang kita biasa dengar, malaikat jadi pada cahaya. Cahaya ni alam, kalau nisbah malaikat tu sendirilah, bukan cahaya yang alam syahadah ni. Nur malaikat tu adalah alam malakut. Alam malakut. Roh bukan nur. Roh ialah roh. Dan roh bukan jisim. Roh bukan jasad. Roh bukan rupa macam kita. Satu, kita belajar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, dan Quran sendiri mengisyaratkan yas'alunaka 'anil ruh. Pernah mereka bertanya, orang-orang kafir pun pernah tanya, orang beriman, orang sahabat pun pernah tanya kepada Rasulullah tentang roh ni apa, hakikat roh ni apa. Allah Ta'ala kata apa? Kul. Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah suruh jawab, ruh min amri rabbi. Roh ni ialah urusan Tuhan aku. Maksudnya di mana yang urusan Allah Ta'ala ni, antaranya hakikat roh. Roh tu rupa lagu mana? Nobody knows. Allah Ta'ala, roh ni buat daripada apa? Unknown. Memang tak diajar pada kita dan tak disuruh pun kita pergi cari macam mana rupanya, buat daripada apa dan duduk di mana. Pasal apa? Dia duduk dalam istilah alam ni, alam amr. Alam, nak sebut alam tu jarang sebut. Nak sebut tu kena merenung sikit. Alam lahut. Saya sebutlah tadi ya. Jarang sebut. Satu nak sebut susah. Dia duduk alam lahut. Jadi bukan alam kita. Satu nak sebut roh, nak sebut, maksudnya nak sebut tu boleh sebutlah roh. Tapi nak duduk alam mana? Jin orang kita tak kerti nak cerita, malaikat orang kita tak kerti nak cerita, pasal nak capai dia tu tak boleh. Tambah nak capai roh. Maksudnya dia bukan alam jenis nampak dengan mata kasar. Dia alam rasa. Dia alam rasa. Jadi alam barzah ni alam rasa. Alam jin, alam malaikat ni alam rasa. Melainkan kalau saya sebut balik ke jin dan malaikat ni, dia menyerupakan diri. Allah Ta'ala beri keupayaan pada malaikat, Allah Ta'ala beri keupayaan pada jin, dia boleh menyerupakan diri dia hadir ke dalam alam syahadah. Satu, dia boleh istilahnya tasyakul, rupa. Malaikat boleh rupa orang, jin pun boleh menyerupa orang. Tapi keupayaan malaikat lebih tinggilah daripada keupayaan jin tu, walaupun dia istilahnya duduk dalam alam malakut tu, tapi dua-dua ni duduk level yang berbeza sikit dengan bahasa ni tu. Saya nak uraian panjang pun tak kerti, takat saya boleh cerita, saya nak cerita sekadar untuk tunjuk sekali lalu alam ni. Kalau roh macam mana, malaikat pun ada benda yang roh ni dia tak tahu.
memang ada malaikat yang cabut roh, pasal tu tugas dia. Nisbah alam memang ada tugas dia cabut, tapi roh ni kalau nisbah kat kita tu, yang kalau ada orang bertanya pun, kita nak bicara alam roh ni macam mana, wallahu alam. Kalau nak cerita rupa roh macam mana, wallahu alam. Di mana roh tu ada, dia duduk dalam alam amr. Walaupun sekarang roh tu ada kat jasad kita, ada ke tak ada sekarang roh kat kita? Ada. Tunjuk roh kat mana? Pasal apa tak boleh tunjuk? Pasal dalam masa yang sama, alam amr, alam barzah, alam syahadah, istilahnya kalau saya lukis dengan gambar rajah, ni alam amr, alam barzah, alam syahadah. Jadi abang kata roh ni serupa dengan kita tak betul kan? Tak. Yang tu kalau ada pun pendapat Imam Malik radhiyallahu taala, rahimallahu taala. Limalikin jasuratun kal jasadi. Imam Malik dia kata roh ni rupa dia macam jasad. Kalau ikut jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, menghentikan ataupun tawakuf, tak sebut rupa roh macam mana, pasal tiada warid datang nas menceritakan rupa roh sebenarnya macam mana. Lebih baik diamkan diri daripada menceritakan rupa roh, daripada menceritakan dia ialah rupa macam mana rupa jasad kita. Macam mana pun ada jugalah pendapat ahli ulama ahli sunnah wal jamaah, antaranya Imam Malik, dia atas kata nak sebut rupa, dia kata nisbah rupa macam kita, tapi bukan berjirim jisim macam kita lah. Dari segi rupa faham? Maksudnya kalau nisbah ditunjukkan rupa, macam mana nak kenal roh ni? Macam mana rupa kita, macam tu lah rupa dia. Kalau sebut rupa. Tapi atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, rupa pun kita tak tahu. Okey, apa saya nak sebut tu, saya buka gambar rajah ni, alam amr, alam barzah, boleh faham saya buat apa tu kan? Alam syahadah. Jadi roh kita duduk dalam nisbah ada tu, dia duduk dalam alam amr, tapi masa yang sama dia berada di alam syahadah. Boleh faham saya cakap apa? Pasal roh ada kat kita lah, tapi boleh cari tak roh? Cari tak? Tak jumpa. Pasal apa? Pasal dia bukan duduk dalam alam syahadah. Dari segi boleh nak capai dengan mata kasar, tapi dia ada kat jasad kita. Itu dia ada mana? Dia duduk dalam alam amr. Itu. Dia ingat dulu dalam badan kita. Yalah, umumnya kalau kita sebut dia duduk dalam badan, tak ada roh, mati je. Roh mati. Tapi macam mana nak capai dia? Tak boleh jumpa pun. Aku nak tengok roh aku, pergi tengok. Tu kalau bahasa dalam, memang ada nah yang sebut itu, waktu tidur ni istilah rohnya dicabut. Cuma cabut tu masih ada hubungan dengan jasad. Dia bukan cabut macam mana cabut mati. Jadi maksudnya masih ada hubungan antara roh kita dengan jasad kita. Macam mana hubungan tu? Antaranya istilahnya kita tak sedar. Pasal saya punya rujukan Quran tak datang hari ni. Pasal dia letih. Anak saya nak sebut ni, saya sebut pasal ada ayat Quran, dia dah hafal, saya tak ingat. Saya panggil dia lagi. Dia tak datang ni, dia letih pasal program dekat sangat. Orang tak biasa berjalan, untuk dia letih juga dalam perjalanan walaupun duduk belakang je. Apa saya nak sebut ialah ayat Quran sebut tu lah, Allahul yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Itu ayat Quran yang menceritakan tentang urusan roh ni lah, yang kata bila kita tidur ni Allah Ta'ala dia istilahnya cabut juga roh ni, tapi masih ada hubungan dengan jasad. Bila kita Allah Ta'ala nak sedarkan, dia kembalikan roh ke jasad, macam tu dengan istilahnya. Tapi pisah tu bukan pisah mati, pisah tu pisah tidur. Dia duduk mana? Istilahnya dia duduk alam amr. Macam mana hubungannya? Takat tu yang boleh cerita. Ada benda-benda nak cerita lebih tak boleh. Pasal kita pun tak diberikan pengetahuan banyak dalam bab alam amr ni. Macam mana pun saya nak sebut alam tu ya. Semua tu adalah alam.
adalah alam. Saya kena seksa dalam tubuh tu, roh Ruh dan jasad dalam alam barzah. sekali. Dua lah. Ya. Pasal jasad saja tu, yang jasad kita ni ke depan pun memang dia akan sebut sikit bab tu. Jasad ni orang dalam alam barzah tu, walaupun jasad lah ni ada kat dunia ni, kena postmortem, kena kerat, kena bakar, ada kena bahar berimau, kena telan ular sawa. Soal, dia duduk dalam barzah tu sakit tak? Hak betul-betul orang dah mati tu duduk alam barzah dah. Jasad hak zohir ni duduk sini, dia orang potong, cincang, katalah bakar, kena bahar dengan rimau, sakit tak? Ha? Tak sakit. Habis lah. Alam barzah punya alam dengan alam syahadah ni pisah lah. Satu, kalau kata dia duduk dalam barzah, dia tu kena seksa, jasad kat dia sini lebam tak? Tak. Kalau ada orang tak, kalau katalah kena duduk cerita gambar orang dalam kubur muka lebam-lebam, mungkin ada satu dua penzahiran yang luar biasa orang Ta'ala bagi tunjuk juga untuk iktibar manusia macam tu. Tapi kalau ikut ya alam syahadah ialah alam syahadah, ya alam barzah ialah alam barzah, yang alam amr adalah alam amr. Boleh. Tu duk cerita roh keluar tadi tu. Roh dari segi keluar, cuma walaupun keluar, dia istilahnya ada takluk lagi, maksudnya ada hubungan lagi dengan jasad. Taklah keluar tu keluar terus. Kalau keluar terus, sejuk kita. Ya, memang istilahnya masuk dan keluar. Maksudnya tak lena tu, roh masuk balik lah tu. Dia memang ada urusan masuk keluar tu, tapi macam mana realiti huraian tu tak pandai saya nak kata. Macam mana pun ada proses macam tu. Kalau di sebelah nas sendiri tu ada sebut Quran sekali lalu tadi, Allah Ta'ala ni dia yang yatawaffal anfusahina mautiha. Setiap diri yang Allah Ta'ala takdirkan untuk mati, Allah Ta'ala yang dia yang mematikan. Nisbah roh, nisbah hakikat Allah Ta'ala yang cabut. Nisbah perintah ada malaikat yang mencabutnya. Dan urusan dia memang bila tidur, Allahu yatawaffal anfusahina hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Begitu juga yang mati pun urusan roh dia Allah Ta'ala cabut keluar tu, semua urusan Allah Ta'ala. Cuma bila mati, istilahnya dicabut, dia tak pulangkan balik dah ke jasad, dan tak ada hubungan dah pun dengan jasad alam syahadah ni. Tapi mana yang hidup, fayum sikulati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang mana belum ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk mati, Allah Ta'ala akan pulangkan balik roh. Jadi istilahnya dengan roh dia masih ada hubungan. Masih ada hubungan tu, yang masih menyawa, masih bernafas, tapi nisbah fikiran akal dah tak boleh pergi lah. Tak ada lah. Pasal bila tidur memang akal kita tak duduk alam syahadah ni, dia duduk alam khayal. Sikit bahasa tu, tidur khayal lah. Khayal ialah alam amr. Betul tak? Bila khayal kita makan syok tak? Boleh rasa syok, sedap tak? Anak kita jauh, kita susah hati pun istilahnya alam amr. Alam amr ni dia ulama kita sebut dengan istilah ruh, ishq, khiyal. Benda tu ada mana boleh faham, tak faham tanya lain. Saya pun boleh cerita takat saya mengaji dengan untuk duduk syarah-syarah pun boleh faham tu. Ishq dia ruh satu nisbah makhluk yang duduk dalam ni ruh, dan akan ada istilah duduk dalam alam amr ni adalah ishq. Ishq ni maksudnya sifat batin kita, rindu, kasih, sayang, suka, seronok, susah hati, perasaan ni. Ini duduk dalam alam amr. Duduk alam amr. Alam amr juga khiyal.
hayal kita. Apa kita duduk hayal? Maksudnya duduk alam amr, duduk dalam alam amr. Apa dia? Hayal tu duduk mana? Cuba fikir lah. Jawab tak? Boleh tak? Boleh pergi Amerika tak? Boleh pergi tak? Jasad sini, bukan roh kita pergi Amerika. Tapi khayal tu pergi Amerika. Khayal tu alam amr. Masih alam, masih alam, masih namanya alam. Cuma di mana dia? Bukan boleh cerita ayam khayal, tapi alam, alam. Jasad dia alam syahadah. Dia punya alam barzakh, kalau faham tu, roh memang dia duduk dalam alam, dia takkan tukar duduk alam. Roh takkan duduk alam syahadah ni. Walaupun dia duduk kat jasad kita ni, bukan boleh korek cari, memang tak jumpa. Tapi bila Allah Ta'ala matching kan, buku bahasa tu kan, matchingkan dengan jasad kita, maka jasad kita hidup. Tapi atas dia duduk alam amr, dalam urusan Allah Ta'ala. Tu yang kulir ruh min amri rabbi. Amr tu istilah ulama sebut alam amr, alam amr. Apa nak sebut? Jadi kalau koma ni sebut yang tu tadi. Jadi kalau koma ni sebab jasad duduk kat kita, memang alam syahadah lagi, tapi nisbah dia berfikir, tu khayal, ish. Dan kalau nisbah dia boleh pergi ke mana, dia macam mimpi lah. Boleh ke sana, boleh ke alam. Macam mana mimpi lah. Mungkin cuma masa dia dalam keadaan koma tak sedar tu, Tuan badannya tahu, kita mana tahu. Nak tahu koma sekali tengok macam mana. Sorry ya macam tu kan. Tak disuruh pula kita macam tu. Dengan amalan-amalan tertentu kita boleh keluarkan ke roh tu. Tu bagus soalan. Dengan amalan-amalan tertentu boleh ke keluarkan roh ni? Tak. Roh tetap nisbah ada kat jasad lah. Cuma dia tahu urusan Allah Ta'ala, dia cabut, boleh pergi duduk mana dalam kita mimpi kan. Khayal kita boleh pejam mata, khayal itu boleh. Maksudnya nisbah khayal tu, tapi roh tetap kat jasad kita lah. Itu kot. Tapi atas kata adakah amalan tertentu boleh kita istilah transformasikan roh ni yang ada kat jasad pergi Kuala Lumpur ke, pergi mana-mana? No. Tak ada kaedah ajaran syarak yang datang untuk mengajar macam tu. Kalau ada pun tu yang sekali lalu untuk saya sebut tu supaya nak kenal tu. Yang ni yang kita boleh faham nanti mana yang terkecoh, tertipu, terbodoh dengan penipuan jin. Kita duk sangka kita boleh pergi alam sana, alam sini, padahal duk alam syahadah aja kena kelentong dengan dia. Macam tu kot. Gitu. Duk alam amr tu pasal duk hayal. Sampai jasad dia tak boleh kawal. Satu haram. Istilahnya menghilangkan keupayaan kita rasa dalam alam syahadah, pergi duduk alam khayal dengan menggunakan alat-alat yang menghilangkan keupayaan akal atas jalan asbab. Haram. Yang boleh macam mana hilang, macam mana wali-wali apa hilang lah tu. Cerita-cerita macam tu boleh tanggung macam-macam kan. Bagi duit kat dia untuk pusing belakang tu tak ada dah dia lari, hilang lah. Saya kata boleh tanggung macam-macam. Adakah nak kata dia makhluk hilang-hilang ke? Yang boleh hilang-hilang macam tu atas nama manusia, takkan ada keupayaan macam tu.
Yang boleh ada keupayaan macam tu, boleh pindah-pindah alam, boleh jadi hilang sampai kita tak nampak ni, jin. Yang boleh hilang-hilang macam tu, malaikat. Satu, alam ni nak kena kenal juga supaya jangan kena tipu. Satu saya nak cerita ke alam mana yang boleh setakat yang petakat tahu, yang tak kerti saya diam je lah lagi. Okey, macam mana? Itulah, bila pandang tak ada, macam kita tengok ular lah. Nampak ular tu ambil kayu dah tak ada, macam mana? Dah ada jalan, mana nak ada? Macam tu lah kau kan. Tu saya kata boleh tanggung macam-macam. Siapa yang datang tu? Dah tak tahu, misteri kan je lah. Wallahualam lah. Apa dia tu, mana kita nak tahu? Malaikat ke, jin ke, apa ke wali ke kuali, mana kita tahu? Maksud kuali tu jin punya rupa, kita sangka wali. Situ lah tempat-tempat tu. Jadi kalau wali pun atas sebut ulama, wali ni apa? Orang boleh hilang-hilang. Yang tu yang jangan bagi silap faham, jangan jadi bodoh itu. Wali ni orang boleh hilang-hilang, ialah wali kan? Kalau boleh hilang-hilang ni, jin lah. Kau wali tak hilang-hilang. Wali tak hilang-hilang. Kalau cerita tengok mak lampir boleh hilang sini. Cerita mak lampir jin terus bunyi. Saja sebut mak lampir tu pasal orang ni kadang ilmu tak mengaji, tok guru tak pernah beradab, mutu kitab tak pernah jumpa, mutu dia faham ikut cerita mak lampir lah. Itulah, itu yang saya sebut mak lampir tu. Suatu masa dulu memang orang tu tunggu CD keluar satu cerita mak lampir. Gani ikut orang tak apa faham mak lampir tu apa dia. Tapi yang dah ada experience, cerita mak lampir semua dalam kepala. Itu saya sebut mak lampir sikit. Jadi macam tu kot. Jadi dia kata yang hilang-hilang tu, yang kalau kita tak tahu apa-apa, jangan buat andaian-andaian merepek yang sendiri punya andaian. Our own perception tu, engkau nak jadikan itikad yang ni wali kot. Nanti Zat. Tu kata wali ni siapa? Jangan duk kata wali ni ikut siapa yang kita nak sangka dia adalah wali, tak? Jadi kalau atas sebut ke wali sikit, wali ni memang kalau tengok buku ada buku-buku yang bila dia cerita wali ni mesti alam ghaib. Nanti Zat, tak seperti wali ni boleh duduk alam ghaib, boleh ghaib. Tak. Wali tak. Wali bukan duduk alam ghaib. Kalau wali tu ialah wali awliya Allah tu, yang sebut inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tu. Kena ngaji elok siapa dia wali ni. Pasal wali ni yang banyak ada manusia. Dan wali kata bukan dia boleh ghaib, bukan. Walaupun mungkin ada benda-benda yang pelik dan luar biasa yang boleh berlaku pada dia, antaranya ghaib, katalah gitu. Tapi bukan semestinya bila wali adalah ghaib. Dan bukanlah bila datang daripada alam ghaib ini adalah wali. Jaga. Yang tu yang kena bodoh tu kan. Pasal ada orang faham itu, bila datang daripada alam ghaib menjelma je. Ada wali datang ke aku malam tadi, padahal jin. Yang tu yang kena faham. Yang tu jangan itikad our own perceptions. Antaranya datang daripada alam ghaib ni wali. Nanti tak kita baru cerita malaikat jin tau. Ada tak wali? Tak, wali ni siapa? Kalau wali itu ialah manusia boleh hilang-hilang ke? Tak, kan? Jadi kalau ada pun luar biasa ni Allah Ta'ala beri hanya pada orang tertentu. Kalau memang daripada orang taat, kalau kata berlaku, ini adalah karamah pada awliya. Tapi bukan mestinya bila ghaib boleh duduk ke alam zahir ataupun datang daripada alam ghaib, ini adalah wali. Nanti tak hanya buat perception bodoh itu. Boleh faham? Saya kata bodoh tu supaya alert sikit. Yang ni yang saya sekali lalu cerita alam tu. Jadi kalau ada muskil muntah nantak habis. Pasal yang tu yang jadi silap tu. Pasal ada orang kadang telah contoh pasal yang ni antara penipuan iblis, syaitan macam ni lah.
Satu penipuan yang tak main mengaji ni satu penipu satu ni menipu orang yang nak beramal ni zikir apa, main satu suara datang, akulah khadam kau. Siapa kau? Akulah Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh, hebat nama dia tu. Macam mana kau boleh kenal Syekh Abdul Qadir Jalani? Kita pun Syekh Abdul Qadir Jalani datang kat aku. Siapa tu? Wali. Memang Syekh Abdul Qadir Jalani ni wali. Tapi betul ke yang datang tu Syekh Abdul Qadir Jalani? Anda tak yapin datang. Dan tak yapin. Okey, betul. Tu yang kata, bila sebut roh bukan urusan kita. Roh ni urusan Allah Ta'ala. Roh pula dia tak ada ikhtiar dia sendiri. Roh adalah ikut ikhtiar Allah Ta'ala. Di atas dia bagi kita hidup ni, kita ada taklif dan kita ada istilah iradah. Adapun bila dah cabut daripada jasad kita, dia urusan Allah Ta'ala. Roh tak ada ikhtiar dia sendiri. No. Dia tak ada, dia pun boleh menjelajah ke alam roh, pergi sana, pergi tengok kaum keluarga yang dah balik. Boleh balik rumah, boleh makan nasi kat dapur. Boleh mula pahaman kawat-kawat datang. Dah apa pun akidah Hindu ada. Pasal apa ni? Pasal pi syarah benda-benda yang bukan ada ilmu dan bukan datang pada syarah, benda-benda yang sepatutnya benda tu dia i'tikad. Yang ni yang salah. Antara kalau sebut khas sebut tadi wali wali. Jadi jangan faham setiap datang pada alam ghaib wali. No. Tak. Ada orang tua ada ni lah. Orang tua ada yang tak percaya kalau malam Jumaat ni makan yang makan habis, tinggal sikit atas dapur. Nanti roh nak balik rumah. Tak ada ajaran syarak macam tu. Tak betul. Kalau balik pun siapa? Tu kata jin pun, jin orang mati tu ke yang balik. Yang ni pun tempat-tempat kena tipu juga. Okey, tangan Islam kafir tu nak kata macam ni. Katalah ada orang ni mati, malam tu tengok dia balik. Siapa tu? Roh dia. Engkau jangan reka roh tak roh. Engkau bukan kenal roh tak roh. Itu siapa yang balik? Datang yang mati tu bela jin apa? Engkau jangan reka-reka. Engkau tak tahu pun dia bela tak bela. Mana engkau tahu dia bela tak bela? Yang ni tempat-tempat yang nak kena tipu ni. Bila orang, pasal kadang jin nak buat fitnah tau. Dia nak fitnahkan si mati ini satu hal, dan nak mengkecohkan orang kampung supaya ada satu i'tikad khurafat yang direka pada si mati. Kalau si mati ni orang jahat apa tu satu hal. Yang baik ni wali ni apa? Wali ni sedang jaga kampung ni. Walaupun dia dah mati, kampung ni jaga. Siapa? Kadang-kadang kelibat dia masih dapat dilihat dalam kampung. Habis satu kampung jadi syirik dan jadi khurafat i'tikad. Pasal apa? Duk i'tikad wali ni duk jaga kampung walaupun dia dah mati. Kampung ni wali ni jaga. Hilang Allah jaga. Hilang dah Allah Ta'ala jaga. Apa-apa sikit pun wali, apa sikit pun wali. Yang ni pun salahnya tak ada diajar i'tikad kita macam tu. Kalau nak takat nak sebut nama tawasul, sebut nama dia yang tu tak ada masalah. Tapi duk i'tikad kampung kita ada wali jaga. Macam mana kau boleh faham duk alam ghaib nampak kelibat tertentu ni wali? Nanti Zat. Ataupun kata ni roh wali. Nanti Zat, macam mana kau kenal dia roh? Tu jangan duk i'tikad. I'tikad tu salah. Kawan saya lah, daripada pun hari saya ada cerita kata guru ni dulu mungkin wali. Dia kata dia nak pergi kubur Tok wali tu pasal nak tawasul. Saya faham apa yang tawasul ke mana. Pergi tawasul kat kubur. Tu pun panjang juga cerita. Jenis ada orang fahaman macam tu, dia ada fahaman-fahaman kadang yang salah-salah juga lah kan. Mana cerita begini. Pasal nak cerita itulah mayat balik pada kubur. Nak kata apa benda yang bukan datang pada syarak menceritakan itu adalah ajaran akidah,
jangan menganggap itu dan jangan diakidahkan perkara itu. Satu, malam Jumaat kena tinggal nasi atas dapur, tambah pula macam ni. Tinggal nasi satu hal, kadang-kadang nasi itu tak usik pun, tapi ada pahaman macam ni. Memanglah orang kubur ni dia bukan makan nasi tu, dia makan zat nasi tu. Dia main pahaman-pahaman Buddha, pahaman-pahaman Hindu ni, bubur limau je dah. Dia tak makan limau tu, dia makan zat limau tu. Tu satu. Tu kalau memang makanan tak berusik. Tinggal-tinggal dalam dapur, tengok luak nasi ni. Apa? Orang kubur lah makan. Ya Allah, tak tengok. Nak jadi sesat ni sekejap aja. Dia akan jadi pahaman macam Tok Pekong tu lah. Cuma yang tu tinggal bubuh kat Tok Pekong, yang ni tinggal tak dapur. Etikad jadi sama. Apa pula? Mana ada ajaran-ajaran akidah macam ni? Dia macam mana pun dia pengaruh saya tu lah. Suruh guru tak nak, suruh mengaji tak mau. Kalau ada masalah pun tak rujuk pada ahli dia, pergi tanya orang merepek tu, sembang sama sendiri, tu buat our own decision. Nanti kan tu nak cerita ke alam tu sekali lalu apa dia. Pasal kita bila kenal sikit sebanyak ni, insyaAllah asas pengetahuan yang sepatutnya dalam syarak tu mesti dipegang. InsyaAllah kita tak kena tipu di atas istilah alam-alam ni. Kadang-kadang ada orang sebut istilah sikit lah, macam saya sebut ni alam malakut ni, kita pun tak bisa dengar benda melakut ni. Punya alam malakut ni alam barzah je. Atas nama alam. Jin duduk alam malakut, malaikat duduk alam malakut. Pasal apa kata malakut? Kita tak boleh nampak dia, tapi dia boleh nampak kita. Tapi dia ada, saya sebut, dia ada level-level dia. Betul roh je lah. Roh lagi halus alam tu. Dia duduk alam amr. Itu yang saya sebut sekali lalu lah. Asal saya duduk cerita ni masih cerita tentang alam amr tadi. Jadi roh, ishq, maksudnya sifat perasaan hati kita. Yang tu adalah alam, istilahnya duduk alam roh. Dan khayal ni juga adalah istilahnya alam amr. Kalau binatang boleh melihat malaikat. Yang ni ialah keupayaan makhluk tertentu yang Allah Ta'ala beri, yang walaupun makhluk tu duduk alam malakut, tapi dia boleh nampak. Yang ni istimewa. Memang betul. Malaikat ayam Allah Ta'ala jadikan keupayaan boleh nampak malaikat. Di atas warid datang syarak macam tu, tiang dengar kokok ayam doa, Allah marhamni. Apa? Pasal apa? Pasal dia nampak malaikat, dia kokok. Anjing pula berbeza. Anjing dia menyalak pasal dia nampak iblis, nampak syaitan. Tu yang malam-malam bunyinya. Ya, datang warid syarak binatang ke orang kena siksa kubur. Yang ni keupayaan-keupayaan yang telah beri, yang dia tak beri kepada keupayaan manusia dan jin. Manusia jin dia tak dengar, binatang lain semua dengar. Ya, boleh dengar tu pasal Allah Ta'ala berikan keupayaan dia. Tapi kalau atas disebab kita bicara alam, walaupun ayam ni duduk dalam alam syahadah, tapi satu keupayaan dia boleh lihat. Nisbah binatang lain, orang Ta'ala dalam alam kubur, dia boleh dengar orang sisaan dalam kubur. Yang tu memang betul. Pasal warid datang syarak cerita macam tu. Macam mana pun nak kata, alam syahadah ni lah alam ni. Ya, alam barzah tadi, alam barzah. Alam ada alam amr. Kalau saya lukis dengan ni gambar Raja Hussein lah kan. Alam amr, alam barzakh, alam malakut ataupun jabarut, ni alam syahadah. Alam syahadah skup kecil. Kita masih duduk skup alam barzakh, alam syahadah ni. Maksudnya ada alam yang besar lagi, yang memang di luar keupayaan kita untuk mengenal. Cuma tujuan kita kenal alam ni nak buat apa? Pertama paling besar sekali berakidah apa? Alam adalah alam. Alam bukan ilah. Dan Allah bukan alam. Kita hayal terfikir orang salah. Alam
khayal. Syok ni Allah kot, alam. La ilaha illallah, laisa kamitslihi syai', alam. Rasulullah pergi kat Sidratul Muntaha, nampak Allah Ta'ala. Rasulullah dekat Sidratul Muntaha, Allah Ta'ala kat situ. Tak betul, alam. Allah Ta'ala mustahil ada di alam. Alam ni makhluk. Makhluk ialah makhluk. Yang dengar seksa kubur tu, kalau masyhur sebut dalam hadis yang sebut, binatang semua Allah Ta'ala beri keupayaan untuk dengar, hatta lembu, kambing, bukan saja ayam. Cuma ayam ni yang special, dia boleh nampak malaikat dan dia akan berkokok. Kalau anjing special dia nampak syaitan, dia akan menyalak. Mereka apa? Ha? Anjing apa mereka? Siapa? Mereka. Siapa? Anjing. Nampak tak malaikat? Tak. Tak nampak. Mereka nampak. Jin nampak. Ya, anjing ni special lah, jin lah. Jin, syaitan. Pasal dia tak ada lagi. Ada di dalam. Satu, kalau ayam nampak tak jin, syaitan? Tak datang cerita pun cerita ayam nampak. Tapi ayam memang nampak malaikat. Dan dia kokok, sunat kita berdoa ketika berkokok ayam. Pasal dia, disebut apa istilahnya, siyahuddik, kokokan ayam jantan ni, dia lah disebabkan nampak malaikat. Satu, kadang-kadang kita dengar 2 pagi, pukul 12 pagi malaikat. Pasal memang waktu malam ni antaranya malaikat malam turun untuk turun atas urusan dia lah, kita tak tahu. Waktu pula ayam pasal dirobek dia macam tu. Itu yang saya sikit nak sebut pasal masih kita duk cerita alam-alam ni kan. Jadi cerita pergilah pasal cerita ayam sikit ni. Kita mengaji ni pasal dengar saya mengajar, tuan-tuan tak perasan tau apa sekeliling kita. Kalau ada rakaman, cuba dengar balik. Sambil-sambil saya duk mengajar tu, cuba dengar perasan, berarti elok. Nanti akan ada bunyi ayam. Kalau ada ayam keliling kita, ayam berkokok tak berhenti. Iya, dengar saya sebut. Saya sebut tu dulu saya tak perasan juga. Pasal ada kawan mengaji kat pondok dulu, kita mengaji mana ada rakam-rakam apa. Bila ada kawan yang rakam, kata Antuk bila baca hadis apa tengah hari, petang, malam, kadang memang dia rakam. Cuma malam ni jarang dengar lah. Pasal siang ke malam ayam tidur, dia akan kokok, mungkin tengok malaikat yang tertentu je. Apa saya nak sebut ialah, ataupun kata ayam ni pasal dia tidur, dia tak nampak, macam tak kokok ke mana kan. Tapi bila dia jaga, siang ni, pagi ke, bila Tok Guru baca kitab, bila dia rakam tu, memang bila kita mengaji, kita dengar Tok Guru mengajar, kita bukan sibuk apa hal lain, kita konsentrasi dia. Tapi bila pasang rakaman tu balik, bukan anjing, ayam. Kokok tak berhenti ayam keliling kita. Ya, ayam yang ada lah. Tak ada ayam duduk tengah gunung, ayam tak ada tu. Tak ada lah. Tapi duduk tengah pekan, bunyi kereta dengan motor, pasang balik dengan bunyi kereta dengan motor lah. Tapi duduk kat pondok tu, ayam keliling tu. Kita akan dengar ayam kokok tak berhenti rupanya sepanjang macam kita tu. Nak sebut kata benar apa yang disebut tu. Itulah Tuhan. Jadi nak sebut asal ceritanya, kita nak cerita ayam apa tu, memang ada makhluk tertentu yang Allah Ta'ala beri keupayaan pada mereka untuk boleh kesan makhluk-makhluk duduk alam lain ni. Yang tu di atas keupayaan Allah Ta'ala beri. Yang tidak lah. Satu, di atas kita ni, yang mana yang bukan datang daripada waris syarak untuk kita jadikan intikad tu, daripada alam ghaib dia wali antisan, ya kan, intikad. Malam Jumaat ni ada orang kubur nak balik, kalau tak balik pun dia tanggung macam-macam, tak usik, dia kata makan zat nasi lah, apa-apa benda lah. Yang bukan-bukanlah, jangan duk intikad pelik-pelik. Khas saya nak sebut tadi, kenal alam ni nak kata apa? La ilaha illallah, Allah laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala bukan alam. Ni kata kunci putus. Nak bezakan dengan bab yang kita nak masuk, bab malaikat ni dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala dia khaliq alam, dia pencipta alam. Apa yang nama alam ni Allah Ta'ala mustahil macam tu. Allah Ta'ala bukan malaikat, Allah Ta'ala bukan jin, Allah Ta'ala bukan khayal, Allah Ta'ala bukan ishq, Allah Ta'ala bukan ruh. Allah Ta'ala bukan. Sebab apa yang kita faham dalam alam ni adalah bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan alam.
Itu mesti benda jelas dengan apa yang kita dah belajar bab ketuhanan dulu, dengan kita nak masuk ke bab malaikat ni. Itu yang saya cerita alam tu sikit, supaya kenalilah alam anda. Okey, contoh ke? Satu macam mana dua tu? Ya. Ya, alam barzakh, alam barzakh dan alam amr. Tu istilah ulama. Atas nama tu alam barzakh ni, nama lain dia alam malakut, alam jabarut, alam misal. Ya. Satu lagi alam, maksudnya faham tu lagi halus, tapi istilahnya alam ghaib juga. Ghaib juga alam amr. Dan semua ni ialah alam. Kalau tu yang secara ringkas, alam ni dua. Kita sebut alam zahir, alam batin, itu kan. Alam zahir, alam ghaib. Batin ni jarang kita guna. Alam zahir, alam ghaib. Dan alam ghaib ni ada dua kategori yang memang ulama kita atas bagi huraian pecah lagi. Alam ghaib ni ada istilah nama alam barzakh, alam amr. Amr, alam amr. Betul, kesimpulan tu betul. Tanya data betul yang kesimpulan itu. Lain memang soalan itu. Ya. Alam Qarin dia jin. Qarin ialah jin. Dan dia jin alam malakut. Memang kita tak nampak. Dan Qarin ni dia bukan macam jin biasa. Dia memang tugas dia, istilahnya nama pun Qarin, istilahnya jin pendamping, tu terjemah. Apa maksud dia? Dia ni memang tugas dia ikut kita di mana saja kita pergi. Dan tugas dia jadi penyaksi ke atas kita, tambahan selain daripada Raqib dan Atid. Cuma Raqib Atid malaikat, Qarin jin. Setiap kita ada jin yang lahir, hatta Nabi Rasul. Yang jin ni lah istilahnya Qarin. Dan memang cerita dalam Quran tu, antara orang yang akan dijadikan saksi di atas perbuatan kita di akhirat esok, yang dia akan disoal untuk jadi saksi atas kita, sama ada kita taat ataupun tak taat pada Allah Taala, adalah Qarin. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannam. Apa nak sebut kata cerita dalam Quran buat ada sebut tentang Qarin ni. Jadi kalau atas Qarin nisbah alam, dia duduk alam malakut, dia nisbah kejadian, dia ialah jin, dia bukan malaikat. Dan kerja dia memang ke mana kita pergi dia akan ikut, melainkan tempat-tempat yang terbuka aurat, tandas bersama suami isteri, tu tempat yang dia tak bersama, itu dia tak campur. Tapi yang tu jin biasa datang. Jin memang duduk tandas. Jin syaitan jantan syaitan betina ni, syaitan lah kalau sebut umum jin tu, syaitan jantan syaitan betina memang duduk tandas. Dan memang aktiviti buka aurat ni dia memang suka. Dan bukan saja suka, dia join sekali. Bagi siapa yang tak minta berlindung dengan Allah Ta'ala dan tak hijabkan diri dia daripada jin dan syaitan ni, memang jin syaitan duk kenduri dia. Bukan pasal kenduri tu. Satu kita nak masuk tandas, Rasulullah ajar apa? Apa ajar syariat? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Oh, benda apa tu? Jambi apa tu? Minta ke Allah Ta'ala, tawajuh dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, betul tak memang jin, syaitan iblis dan syaitan jantan syaitan betina ni duduk dalam tandas, betul tak? Tu memang markas besar dia weh. Jangan tak tahu. Bila markas besar kita masuk, dia nampak tak kita? Itu dia buat apa? Dia kenduri dengan kita. Macam mana nak bagi dia tak nampak kita? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Antara kaedah juga yang tu kalau nak masuk tandas. Kalau tandas tak ada ni, kencing, kawasan lapang apa ni, macam mana? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Sebut yang nama Allah Ta'ala. Antaranya bacaan tu lah disuruh baca. Sebut yang nama Allah Ta'ala. Pasal sebut nama Allah Ta'ala ni, dia menyebabkan terhijabnya antara pandangan jin kepada kita. Sama ada jin tu atas nama umum jin ataupun iblis dan syaitan. Iblis syaitan tak nampak kita bila kita sentiasa sebut nama Allah Ta'ala. Tak.
Orang mati lah, tak ada hubungan dia nak balik ke dunia ni. Kalau ada pun orang tertentu. Yang balik ni selalunya yang buat kecohan ni jin. Dah korin habis, mati tuan badan, mati korin. Korin tak tinggal. Korin ni hidup lagi. Tu korin. Tak betul. Maklumat tu ambil mana? Ustaz mana cerita macam mana? Ada buku-buku. Baca ni masalah sikit. Bagus soal tu. Tak. Korin ni kita lahir, dia lahir, kita mati, dia mati. Okey, itu muktamad dalam bab korin. Korin ni kita lahir, dia lahir, kita mati, dia mati. Kita bangkit esok, dia dibangkitkan juga. Dan bila disaksi, dia ialah antara ditanya. Tanya, kau buat apa? Masuk pergi mengaji tak? Kau nak bohong? Memang kena kunci mulut bercakap apa satu hal. Antara yang akan bercakap bagi pihak kita ialah korin kita. Tahu saya korin dia tua tak mana kebetulan. Dia tua. Baca korin jahat, baca korin dia. Korin ni satu je. Kalau baik kita, baiklah dia. Jahat kita, jahatlah dia. Itu otak kita. Bukan korin yang ada dua. Tak. Korin ni seekor lah. Buah pasal seekor. Ni kita duk ngaji ni, korin kita ni dia sembang sama-sama dia ni. Aku nampak kau gemuk ni. Aku nampak kau kurus macam apa? Tuan aku ni kuat puasa katanya. Gemuk kurus lah dia. Ni gemuk je ni. Dia tak makan tidur yang ngaji malas. Aku tengok TV tengok Astro. Saja saya usik gitu kan. Saya ngaji pasal ada guru sebut itu. Tak. Korin tu dipengaruhi oleh kita, bukan kita dipengaruhi oleh korin. Kita baik, dia baik, kita jahat, dia jahat. Apa tugas dia? Dia pendamping dia ikut je, follower lah. Follow je lah. Dia apa? Ada korin, malaikat. Itu pernyataan penting lah kalau saya lah. Saya kata kalau atas pernyataan kata ada korin untuk malaikat untuk imbangkan korin ni. Jadi seolah-olah yang berlaku kat kita ni, demo tu yang kelahi, kita jadi macam ni. Tak. Kita yang buat korin tu follow je. Yang tu hadis tu kalau ikut saya ingat saya dong ngaji tu guru sebut yang memang Rasulullah pun bila dia cerita bab korin ni, hatta bila sahabat kata engkau pun ada korin ni ya Rasulullah, kata Rasulullah ya, korin aku setiap lahirnya manusia ni akan ada korin, kata Rasulullah ya, sehingga aku pun ada korin aku, tapi Allah Ta'ala pelihara aku daripada kejahatan korin. Nah, atas perkataan memang seumpama itu. Jadi apa maksudnya? Memang korin ni dia tak boleh pengaruhi apa-apa kat kita. Dia just follow only. Yang kacau kita ni jin, syaitan memanglah iblis, syaitan. Jin mana? Jin yang bukan korin ni. Korin ni macam mana? Nisbah pelihara kalau ikut. Kalau korin ni atas masyhur sebut dalam bahasa kita akidah, dia memang atas dasar nama pun korin. Enggak elok bahasa Arab tu. Dan itulah memang asal usul akidah kita. Nama pun korin. Korin ni apa? Nama pun pendamping. Pendamping ni apa? Just follow only lah. Just follow lah. Wherever we go, he will follow us. That's all. Dia bukan bodyguard, dia bukan guard kita. Guard kita malaikat hafazah. Bukan korin. Korin just a follower. He just follow only. If we go to the good place, so he will go to the good place. If we go to the bad place, he will go to the bad place. He just a follower only. Saksi. Antaranya saksi. Cerita dalam Nas yang cerita bab jin nama korin ni, dia saksi. Kalau khas tengok ni dalam surah Qaf juzuk 27 tu, memang khas cerita antara dalam Quran cerita korin ni memang dalam Quran. Dalam Quran gunakan bahasa korin. Wa qala qarinuhu. Quran sebut dengan korin. Bahasa Quran tu, korin tu.
Jadi Qorin just Qorin lah, maksudnya just a follower. Dia hadir mana saja kita hadir, itu yang sebut dalam hadis. Melainkan dua tempat yang istilahnya terbuka aurat, dia tak campur. Pasal dia tak ada terkesan dengan sebab aurat yang terbuka, dan memang dia sampai tempat macam ni dia berhenti, dia tak masuk, dia tak ikut. Apa urusan kita, kita punya urusan. Suami isteri buat tanda-tanda apa ni, keluar daripada selesai urusan tu dia akan ikut balik. Tapi kalau jin yang tu kata sampai tempat tidur, sampai dalam tandas dia jaga. Kita duk cerita tu lah tadi. Yang tu dia masuk. Bukan saja dia masuk, dia kenuri kita. Hatta bersama suami isteri. Itu yang kita diajar dengan doa, diajar dengan pasal apa? Supaya jangan urusan itu yang dia berkongsi dengan kita. Kalau hatta suami isteri, suami yang jantan, jin jantan, yang betina, jin betina. Ada jin jantan, jin betina. Macam mana kita ada lelaki perempuan, dia pun ada lelaki perempuan, dia pun ada jantan betina. Yang minta antara umum doa dia kalau waktu nak bersama apa ni, apa dia, apa-apa kalimah Allah, antaranya dia ajar bismillahilladzi la ilaha illahu. Very simple. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tawajuh pada Allah Ta'ala. Kalau tak tawajuh pun, lafaz tu pun dia dah tak datang kat kita. Istilahnya lafaz tu dia ijab. Dia ada magnetic shields. Magnetic shields, bukan magnetic kan, bukan bahasa magnetic tu tak betul, bukan magnet. Ada shields, protect shield yang they cannot see us. Dah ada protect shield. Satu kita nak buang air rasa lapang ke apa dia, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tu memang secara khusus baca. Umum baca macam mana? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ataupun kita berhenti tempat-tempat yang kita tak pernah berhenti, nak tukar driver maksudnya. Suami boleh driver, isteri boleh driver. Kadang berhenti kat hutan sawit mana tak tahu siapa, nak tukar driver je pun berhenti je, bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau ada jin pun macam mana, dia ada protect shield yang they cannot see us. Sepanjang kenderaan kita berjalan, kalau kita berjalan, kita duk ingat Allahu Allah misalnya kan, apa saja yang kita ingat Allah Ta'ala, kenderaan kita, jin, syaitan tak boleh detect kita. Kita hilang dalam pandangan dia. We are invisible to their eyes. We are invisible. As long we are remember Allah Ta'ala, especially in our hearts. Dia cakap putih ni, geram dia cakap putih. Selagi kita boleh faham bahasa orang itu, bahasa Inggeris simple lah. Saya bukan Inggeris saja, bahasa Inggeris SPM je. As long we are remember Allah Ta'ala, especially in our hearts, so the iblis and syaitan cannot detect us and cannot mendekati kita, cannot, dia tak boleh disturb us as long we are remember Allah Ta'ala, especially when in our hearts. Allah Ta'ala, Allahu Allah 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 Allah, ada protect. They cannot see us and cannot enter in our body. Kalau merapu je, he's inside our body and he control us. You see this, you see this, you see this, you like this, you like this, you like this. Mengaji, you don't like this, don't like this. No, you go there, you go there. Mula cakap putih lah. Cakap Melayu dah biasa dengar kan. Oh macam tu ke? Yes, yes. Yang tu yang nak faham perjalanan ni, kita nak faham supaya kita kenal lah tu lah. Pasal kita nak tahu apa gangguan dia. Jadi kalau ada gangguan macam mana, macam mana nak hilangkan gangguan ni. Tak perlu Tok Bomo atau jalan akidah. Tok Bomo boleh apa, dia takut Tok Bomo tu, lepas tu Tok Bomo balik, datang dia balik buat apa, penat bayar kat Tok Bomo je. Nama pula bukan Tok Bomo, Tok Bomau. Bomau tambah sikit, Tok Bomau duit, tambah tu, mau tu, dia mau duit. Bagi duit diam, tak bagi duit bising. Sebuah pengeras lah apalah saja saya sebut itu. Jadi yang penting tu apa? Arti yang kita kena faham akidah, makhluk ialah makhluk. Makhluk tak boleh bagi manfaat ke makhluk. Itu pun prinsip-prinsip akidah tu. Untuk siapa yang boleh manfaat ke makhluk ni? Allah saja yang dar nafi'. Untuk kalau ada masalah gangguan-gangguan ni macam mana? Hati kita tak usah lain, tak wajah kita Allah Allah Allah. Pasal apa? Makhluk ialah makhluk, alam ialah alam ialah makhluk. Allah bukan makhluk. Tu yang
asas kita faham akidah, sebelum nak pergi jauh lagi dalam bab ni, kenalilah alam. Pasal malaikat ni dia alam lain, cuma kita selalu alam syahadah biasa ni nak tengok saja, nak cerita ke alam dah sikit. Ini pelajaran alam dia. Macam mana? Jin syaitan berzuriat, melainkan korin. Korin tak ada zuriat. Korin ni kita hidup, dia hidup, kita mati, dia mati, dan dia tak ada syahwat apa-apa, dia just followers only. Kalau setengah-setengah kitab dia sebut korin ni dipanggil jinul ahmar, jin merah, terjemahlah jinul ahmar. Kalau pernah dengar bagus. Maksudnya ada information tu. Tapi korin ni memang istilah Quran, pakai korin senang. Sebut jin merah lagi orang boleh lah. Jin merah, ada jin hitam ke, jin kelabu macam mana? Payah juga. Jadi itu istilahi ulama. Istilah disebut korin ni sebagai jin al-ahmar. Pasal apa? Pasal dia tak macam mana jin lain. Pasal jin lain daripada anak cucu iblis ni, dia berzuriat, dia pun makan minum, dia pun ada syahwat. Dan memang yang banyaknya bila disebut jin ni, kebanyakannya jadi syaitan lah, maksudnya kafir. Walaupun ada yang Islam. Yang Islam tu biasanya kita pakai bahasa jin Islam, jin. Bila umum yang jahat ni kita panggil syaitan. Itu kan. Jadi yang berzuriat tu selain pada korin. Korin tak ada zuriat apa-apa. Tu kata dia just followers. Dia tengok kita, dia tak minat kita. Tapi kalau syaitan betina tengok kita, dia kata abang ni sihat ni. Kalau tak tahu, memang ada orang lelaki yang diganggu oleh jin jantan, dan memang ada orang perempuan yang diganggu oleh jin jantan. Ada yang memang special case, memang gangguan khas tu memang ada. Dan ada yang gangguan ni gangguan umum je, bukan gangguan dalam bab seksual. Ada yang gangguan dalam bab seksual. Sorry ya, bahasa-bahasa tu ni sikit kan. Tapi nak kata ada gangguan macam ni, memang ada. Macam mana nak hilangkan gangguan ni? Tak ada jalan lain melainkan hati kita balik ke Allah Ta'ala. Antara punca-punca gangguan pun mesti ada sebab. Allah Ta'ala buat semua ada sebab. Pasal apa? Dulu kot merapu macam-macam, terserempak jumpa ke apa ke, atas sebab jumpa tu macam-macam lah. Macam-macam lah. Bulan tu bila dah duduk macam mana? Ni senang-senang dia nak lari tu. Kita kalau pun dah ada jatuh hati dengan satu orang macam mana? Sampai mati ingat. Faham saja soalan tak? Kita kalau jatuh hati ke seseorang, pernah jatuh hati lah kan? We fall in love. Love to fall. Okay. Macam mana? Fall in love kat somebody. Baik ada man kata woman, mana-mana lah kan? Macam mana? Teringat Abailah ni, walaupun isteri, suami, tapi macam mana? Dia still remember kan kat dia. Sendiri tahu lah, diam lah, jangan cerita siapa-siapa. Wah tu cerita lagi masalah lah. Kalau lelaki pun cerita, sebenarnya I bukan nak kahwin dengan you, I sebenarnya nak kahwin dengan orang lain, dan orang tu masih hidup lagi. I sentiasa ingat dia, mampu hidup ke lagi tu? Abang memanglah bukan sayang kat saya, abang sayang kat aduh, mampu. No need to tell somebody. Just keep it inside yourself, you know. Ada, memang ada lah tu. Tu yang tu kawan dengan Tok Raya, Tok Bomo, Tok Bomau, Korin, yang kena tipu dengan nama saya sebut khodam apa tu. Pasal apa? Betul kan tu? Okey. Soalan ditanya ialah mengenai ada ke manusia yang berkawan, bersahabat dengan jin tu? Memang ada. Dan memang jin ni memang dia suka berkawan dengan kita. Tambah yang orang hak bodoh-bodoh ni kena tipu dengan dia, kena kencing dengan dia. Okey, itu satu. Soalan ditanya ialah boleh ke bila kita pergi jumpa rumah orang-orang yang macam ni, jamuan raya ke apa, dia jamu ketupat ke, boleh makan tak? Ada orang nasihatkan jangan makan pasal sahabat jin yang ada kat dia tu sentiasa membuang benda-benda kotor yang kita tak nampak untuk kita makan. Dia Allahumma salli alaihi wasallam. Dari segi hukum fiqahnya kita hukum dengan zahir lah. Dia jamu makan tu yang bismillah. Bismillah aja. Apa gangguan dia dalam bentuk yang batin tu hilang lah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Inilah gangguan tu. Satu, kalau ada apa-apa pun dengan baca tu dia ada protection.
Itu kalau nak makan, makan. Kalau tak gamar makan, tak mau tu sudah lah. Tak gamar aku nak makan. Kalau jin memang dikenal siapa yang pernah kawan dengan jin. Katalah satu tok bomoh ni, ada orang datang ni, walaupun jin dia tak main sekali, dia boleh kenal rupa orang ni. Orang ni ada sahabat tak ada sahabat. Dia segi orang, jin boleh kenal. Orang ni payah je. Melainkan katalah ada tok bomoh ni, jin tu kita, weh, dia tu pun ada kawan juga. Tapi jangan takut lah, dia tu kecil je, aku jentik je mampu ya. Satu dia boleh cakap besar. Siapa? Dia kenal lah, dia dua alam jin, dia dua alam malakut. Untuk pun dua alam malakut. Dia nampak lah sama-sama dia. Satu dia kata, wah, kau jangan takut lah. Aku kenal dengan jin tu. Sama-sama aku jentik, dia terpelantin aja. Satu dia cakap besar. Saya tahu awak pun ada sahabat juga. Cakap besar, oh siapa? Ni jin dah cakap, aku boleh lawan, dia takut lah. Kalau main hantu hak besar sikit, anak kecil, tambah nak berubat apa? Kata apa? Kita ikhtiar je, semua taklah tentukan. Dan yang ni minta maaf lah, saya rasa saya tak pandai buat ni. Kau berat apa ni lawan ni? Pasal dia nampak lah tu, ni kawan aku kita. Yang ni jangan, yang ni aku tampar dia 10, dia tampar aku 200. Tak berani memang tak berani. Pasal dia nampak alam tu. Tok Omar ni tak nampak. Nisbah manusia tak boleh kenal. Pasal kita bukan keupayaan nak faham benda baik. Susah. Kalau ada pun korinah-korinah ya. Ada orang macam ni pun selalunya dia akan boleh kenal siapa? Orang-orang yang pernah berkawan jugalah. Dia tengok ya, dia ada kawan ni. Macam mana boleh tahu? Kalau memang orang soleh, awliya Allah, dia lain. Yang ni lain. Dia ada feeling orang Ta'ala beri, boleh rasa orang ni orang baik, orang jahat. Yang tu pun dia boleh rasa lah. Kadang kejernihan air rupa, bila dia nur, dia boleh nampak siapa zulumat. Yang ni satu keupayaan lain yang bukan jin. Jin lain punya keupayaan. Sikit dengan bahasa itu. Satu kalau atas kata boleh kenal, tak boleh kenal, umumnya kita manusia tak kenal, melainkan siapa yang Allah Ta'ala bagi kenal. Tapi kalau orang yang pernah bersahabat dengan jin, dia boleh kenal siapa? Masih ada jin dia, kita tahu dia. Satu dia kenal. Kalau ikut bagi dia mentah-mentah kenal, mampus dia tak kenal. Pasal apa? Dia manusia biasa, mana boleh kenal benda-benda ala-ala gaib tu. Tapi kalau orang yang memang istilahnya hamba Allah, awliya Allah ni macam mana? Dah dia nama awliya Allah, orang Ta'ala bagi nampak ada apa yang benda yang tak nampak. Yang ni yang kita kena kenal ciri orang soleh tak soleh ni. Perjalanan syariat dia, perjalanan akidah dia betul tak betul. Baru kita akan faham. Ni Tok Omar ni tak boleh pakainya. Ni kawan dengan jin. Yang ni yang tu yang kita pindah belajar bab ni, memang sikit sebanyak memang kena tahu juga supaya boleh kenal siapa yang memang istilahnya Allah adalah yang di hati dia ataupun di hati dia jin yang turut. Satu Omar ni memang dia bukan Allah di hati dia. Walaupun dia baca ayat kursi, walaupun dia zikir apa sebagainya untuk memohon bantuan dan sebagainya, hati dia macam mana? Bukan dengan Allah Ta'ala, sikit pun tak Allah Ta'ala. Hati dia macam mana? Jin. Dia minta bantuan, ni rupa je, tasbih ke zikir ke macam mana? Dia minta bantuan, jin dia yang buat kerja. Dapat tu. Nak pergi nampak cantik sikit macam mana? Semua pun dapat dengan izin Allah. Nanti ya. Dengar okey tak? Takwa. Itu politik dah. Inilah kena gurur dengan jin dan syaitan. Yang ni yang orang Melayu kita bodoh, dia tak kerti menilai macam mana? Ustaz tu Abu Ustaz lah kan, Tok Bomo tu baca ayat Quran juga, dia pun semua kata dengan izin Allah Ta'ala juga. Bagus pakai kepiah, kejubah lagi. Sagi kita buat semua pun dengan izin Allah. Nanti kita cuba tengok. Walaupun izin Allah Ta'ala, tapi kita cuba tengok. Kita usaha macam ni. Tak apalah, kena ubat. Tapi seekor ni ada 7 ekor semua, seekor 100 katanya. Itu cara nak kata apa? Penipuan jin bukan bodoh-bodoh lah. Sebelah dia pandai, kita pun dengar. Tambah pula tak faham langsung perjalanan syariat ni, perjalanan akidah ni, memang kena kencing betul-betul dengan dia. Itu kot. Jadi di atas apa, di hidang makanan apa tu,
Memang syariat kita dia ajar memang cara yang paling baik. Satu, hati kita ni bila sentiasa ingat Allah Ta'ala, nak makan pun memang kita bismillah, tak tinggal apa dan sebagainya. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', itu untuk ihtiyat, lagi cermat, jaga. Rasakan Allah Ta'ala yang dialah bagi mudarat tak menapa, tak ada siapa-siapa, bukan pasal masalah santau tak santau apa. Kalau ada santau sekalipun, baca tu Allah Ta'ala protect Allah Ta'ala, walaupun nak santau, tak jadi santau. Bahkan Allah Ta'ala boleh takdirkan macam-macam. Bila kita baca tu, kita nak makan lagi, pop jatuh, pinggan jatuh, air tu balik. Maksud apa? Macam-macam Allah Ta'ala dia protect kita tu macam-macam. Tapi hati balik Allah Ta'ala, pop jatuh, kita tahu ada hikmahnya apa, wallahualam. Kita tak tahu benda batin. Benda batin jangan duk tikam macam-macam lah. Tak gitu pegang-pegang, pum jatuh. Baca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itu pinggan jatuh. Kedai ni ada santau ni, jangan memakai lah. Enggak, saya kata apa, jangan duk tikam dengan teka benda-benda ghaib, benda yang kita tak pasti. Buruk sangka macam tu, kenalah satu abang syaitan, buruk sangka. Kita istilahnya memfitnah dia, kita buruk sangka dengan dia. Apa yang Allah Ta'ala pelihara sudah, jatuh pinggan, terbalik, pecah pinggan, pecah kolek, hantarlah, bayarlah ganti rugi. Betul tak? Janganlah sangka bukan. Dengar saya nak sebut apa benda, tempat-tempat yang syaitan dia akan ganggu kita macam-macam hal, dan dia sangat proporsional dalam bab gangguan ini. Itu dalam bentuk macam tu. Yang tak kena ganggu ni tak payah kena ganggu apa, dia tidur pun semua kena ganggu lah, sama tidur habis mengaji dah apa dah merapu. Yang ni dia tak payah hantar syaitan, tak apa, memang syaitan lama lah. Yang betul Ustaz, apa dia? Ustaz, ada ustaz kata macam mana? Yang ni pun kalau saya mengaji lah, tutup guru dia tak ajar cara pahaman macam tu lah. Maksudnya amalkan ayat-ayat tertentu, kita akan dapat tanda-tanda. Jadi seolah-olah macam kita faham lah alam ghaib ada tanda-tanda. Kita faham itu tanda ni, kita istilahnya nanti kita akan istilah meneka dan kalau saya guna bahasa guru saya ngaji, ada guru sebut kita tikam benda ghaib. Istilah tikam ni maksudnya kita akan cuba nak kata ni tanda apa, ni tanda apa, ni tanda apa. Masalah tu dia jadi tak habis-habis tanda. Ni orang ni nak sudikan aku apa, mula dia sudi, semua orang sudi dia, padahal orang tak ada benda pun. Jadi kehidupan duk rasakan ada tanda-tanda ni masalah. Kaedah kita macam mana? Buat apa yang disuruh, tinggal yang dilarang, apa perintah-perintah bacaan dan sebagainya, macam mana? Yang mana yang kita tak tahu dengan pasti tu macam mana, apa saja, biar, bukan urusan kita. Kita dah buat, Allah Ta'ala kalau dia dah jaga, hak dia nak jaga, tak jaga kita kan, betul kan? Dia yang pelihara semua. Jadi apa tanda? Tanda pun kita bukan tahu tu tanda tak tanda. Faham? Yang tu yang bila kita duk tercari ataupun tersangkakan tanda ni, segi biar buat lalu. Ni tanda tak baik ni. Mula kan. Kalau tak ada tanda, tak fikir macam tu, bagus kan. Kadang-kadang duk jahit ni, celaka apa pula nak kena ni. Padahal dia yang celaka ya. Tahu nak celaka ni, dia yang cucuk jari dia. Aku kan saja nak cocok, tapi tercocok. Tu ada tanda sesuatu lah. Terfikir tanda, duk terfikir tu bunyi telefon pula. Tak angkat telefon lagi, dalam kabut siap dah. Siapa? Tercocok jari ni, kering, tercocok je. Ya apa pula? Dia terfikir ni, bala apa pula nak kena ni, kering. Ini telefon anak ni. Tengok, anak ni. Apa pasal? Assalamualaikum. Tak ada, mak apa khabar? Baik. Suspend je. Kenapa mak? Tak adalah. Hidup tak pernah tenteram. Merepek tak siapa? Ada akidah macam tu. Akidah meneka tanda. Tak, kita tak pernah diajar itu. Duk fikir tanda-tanda ni isyarat ghaib. Isyarat ghaib. Kau siapa isyarat ghaib? Wali. Ketik kucing buah tu.
Memang likul syai sabab, tapi kita tak disuruh dikenal dan meneka ghaib. Memang likul syai sabab. Kena cancel oleh siapa? Banyak makan ayam cocok. Syai. So saya bagi contoh kan. Pasal apa ni? Darah tinggi, kencing, manis semua gula. Likul syai sabab memang mesti ada sabab. Cuma dia tak suruh teka benda ghaib. Kita dah teka benda ghaib. Dan kita pula disuruh macam nak explore sabab. Tu petik letih tu. Tengok sakit urat pergi doktor tak ada kata apa. Apa-apa. Dia potong bomoh kot. Boleh puas saya tu bomoh. Ni. Padahal rupanya ada urat selisih tulang lari. Tok bomoh ngau duk lah. Syaitan pun seronok tak kira lah dia. Yang turut bahasanya. Yang ni yang kata antara sebab-sebab sebahagian daripada masyarakat kita yang di masalah macam ni. Pasal memang Allah Ta'ala buat bersabab. Dia tak pernah buat sesuatu atas alam ni tanpa sebab, melainkan atas orang tertentu. Tapi kita tak disuruh untuk mencari dan meneka sebab-sebab ghaib. Sebab ghaib tak disuruh. Tak. Itu yang kata apa-apa katalah kita nak keluar rumah, tiba-tiba bunyi gua. Isyarat apa ni? Kita nak keluar rumah, ada burung gagak 3 ekor kat depan rumah atas pokok durian apa? Burung gagak ni cerita apa pula kat kita? Boleh faham saya cakap apa? Hidup tu sebut lah, biawak lah, lipan lah, apalah. Lagi nak keluar rumah kena ketikkan semut. Semut ni ketik ni nak isyarat apa pula? Pasal apa? Hidup dia penuh dengan rasa inilah isyarat ghaib. Siapa suruh ajar itu? Ada pula ketik semut. Ni makan bersepoh lah ni. Sudah. Tengok memang ada pun nasi, biskut, kuih raya yang tak habis lagi, kedak-kedak ada. Siapa lah sampah? Ni kaki kena ketik. Semut ni nak bagi tahu apalah kat aku. Tambah pula pergi rupanya terpijak parit. Semut nak bagi aku terpijak parit. Semut tak apa-apa lah. Jadi hidup ni pening kan. Padahal kalau orang yang memang hati dia dengan Allah Ta'ala macam mana, la khaufun alaihim, dia tak pernah ada rasa takut benda akan datang. Gagak kokok guruh langit ke, ribut topan depan tu. Ni perintah Allah Ta'ala, ni maksiat, tak ada aku gentar dengan hak ni. Apa dia? Allah Ta'ala kata yang ni benda mungkar, aku pergi beradak itu haram lah ni, tu balik. Sudah. Ni nak pergi ada putih beliung. Putih beliung ni lagi yang kena kita lah. Kalau awliya Allah macam ni, tak pernah dia memfikir atas kata isyarat-isyarat alam ni. Tak. Dia di atas apa isyarat syarak atau apa, perintah syarak apa, larangan syarak apa, situ tegas dia. Bukan kerapat gila babi. Iya kan, hidup macam tu. Kalau saya dah tengok lah, pasal saya pernah jumpa ada orang macam tu. Pada dia semua isyarat ghaib. Tu saya pernah jumpa ada orang macam tu. Kita sembang dengan dia, semua isyarat ghaib. Allah Ta'ala setiap benda dia bagi isyarat kat kita. Macam dia wali bagus punya. Allah Ta'ala bagi isyarat kat dia. Pik lah. Sebab semayang, tak mengaji, tak tauhid, tak tahu. Kalau Allah Ta'ala dia tak sedar, tapi dia rasa alam ni bagi tahu dia sesuatu. Kod dia lah tawajuh ke Allah Ta'ala. Tak. Umur gurur, umur tipu. Dan tak pernah tengok dia hidup senang. Sentiasa susah hati. Lagi anak sakit demam sikit, anak sakit demam pun dia susah hati lah. Ni orang Ta'ala nak isyarat apa pula lah ni. Semua dia kata isyarat. Kalau ada pun tak diperintahkan pada kita mengenal pasti apa isyarat itu. Tak ada taklif isyarat. Tapi kalau sakit buruk mu tahu isyarat apa ni. Mu nak berak pergi. Itu pun buat. Atau makan apa silang ni. Durian makan banyak sangat. Makan durian. Yang tu bagus. Isyarat tu memang betul. Kalau yang lain hanya mereka. Ya. Sama. Ni dulu kata kat sini ya. Dulu kata kat sini pula. Ni duit jauh lagi. Ni dah dekat dah. Esok sini pula. Okay, nak flow lah tu pula tu. Nak dapat lah pasal ujung ni dah. Untuk
tak diajar kita dengan kaedah. Dia dapat duit apa, macam-macam andaian tu. Tu main-main pula ramai-ramai lah, masuk besar lah tu. Kan ramai datang. Dia tak datang sungguh lah. Tu kan datang dah. Kata dah. Habis engkau itu. Yang ni bab-bab alam yang kita tak disuruh akidah. Kalau perhati tu memang bagus juga, ada beberapa perkongsian tu kan. Tapi yang ni yang kita mengaji nak faham bab alam ni, alam ialah alam, alam ialah makhluk. Kita tak diperintah pun untuk itikad ada benda-benda yang bukan dalam takluk kita, disuruh dalam syarak kita pergi sampai bab itikad. Yang tu memang kalau hidup ya memang bermasalah kalau hidup itu. Jadi kita baru cerita tentang mana ni, baru cerita alam ya pun. Dan malaikat ni dia nur sikit dengan alam itu untuk kita kenal keliling kita, yang ada alam sekeliling kita ni apa dia. Kita lalu berkenalan. Ada lagi soalan tu, layan lagi apa saya nak buka cerita tu pula nanti payah kan. Lepas tu saya layan. Benda ni memang dalam kehidupan kita ni memang ada. Kalau tak mengaji betul-betul memang duk pening lah tu kan. Kalau kita faham betul-betul memang ya. kita rasa macam tak ada. Bertendek tenggek tepi. Betul? Itu ada dalam roh. Duduk kat kubur masing-masing tu tenggek tu. Mana motor roh? Kan ada macam bayang-bayang hitam. Tak. Yang tu yang salah tu. Tak pernah ada waris datang kaedah ajar kubur kita nampak malam-malam duk tenggek tu roh dia lah. Dak. Apa dia mana tu? Tu kata jangan duk itikad benda ghaib ataupun jangan duk bersangka dengan benda ghaib. Benda tu tak pernah ada ajaran dalam syarak untuk kita beritikad benda macam tu. Mana tahu kata roh, entah jin, entah syaitan. Mana tahu? Entah ayam yang duk situ, muduk asal roh apa. Ataupun entah pokok apa terbayang, entah mata ni penuh ketarak. Apa macam nampak bayang, padahal bukan ada bayang apa pun, dia yang terbayang-bayang. Duk asal roh. Problem semua. Semua masalah. Roh tak diterima bumi ni pun ni satu ayat yang atau common sangat kita dengar. Kalau saya kata kita tak diajar dalam bab akidah untuk pakai etika-etika tu. Pasal kita mana nak tahu roh ni diterima tak terima bumi. Kalau saya nak kata gini sikit, pahaman macam ni dia mirip pada pahaman Buddha. Pahaman Buddha. Dan pahaman Buddha tu dah menyerat dalam Melayu. Mana kita tahu itu ialah roh? Satu. Siapa yang dapat bagi confirmation itu ialah roh? Mana tahu? Dan tak mustahil lah roh dia kena elok je. Yang berkeliaran ni apa? Jin yang nak kecoh dengan orang kampung tu. Kita duk kata roh, kita jin tak kenal, roh tak kenal, syaitan tak kenal. Atau apa? Jadi tak diajar untuk beritikad gitu. Dah apa tak lagi kata yang duk berkeliaran ni ialah roh-roh yang tak diterima bumi. Dah. Dan kalau ada pun bukan urusan kita untuk ambil tahu. Dan tak tahu pun, dan tak diajar akidah. Mungkin ada personal tertentu nisbah orang Ta'ala jadikan, orang Ta'ala jadikan bumi tak terima dia. Tapi siapa yang tahu urusan ghaib itu? Macam mana juga kalau sebut tadi, ada tak roh yang bila dah masuk dalam kubur orang Ta'ala bagi balik untuk tengok keluarga dia? Asal akidah tak ada akidah itu. Tapi boleh tak orang Ta'ala ada jadikan? Memang ada sebahagian kisah pun macam tu. Tapi itu bukan dasar akidah. Lepas tu nak pastikan memang roh ni balik rumah ke? Memang roh ni tak terima bumi ke? Tak apa, siapa yang nak buat confirmation tentang berkenaan tu? Tak, bukan saja tak ditaklif, tak diajar dalam bab akidah. Bila si mati pergi kubur, nanti malam dia balik rumah. No. Ataupun musim tertentu dia balik rumah, malam Jumaat, malam raya, malam 7 lekor. Ataupun bila ni ada gangguan, ini roh dia tak diterima bumi. No. Tak diajar dengan akidah macam tu. Bahkan bila katalah mati
Itu ada gangguan kampung, orang Suyo ke apa ke, jin sudah mula menunjukkan taringnya sekarang. Dia nak tipu orang kampung, kata orang ni boleh jin, contoh. Ataupun macam-macam lah kecohan. Dia punya rancangan jin ni untuk sesara manusia lagi handal daripada kita punya rancangan. Yang tu kot. Jadi nak kata dasar akidah tak mengajar macam tu, dan tak ada pun dasar akidah suruh beriman macam tu. Walaupun kalau ada individu tertentu yang kadang-kadang kita baca dalam kisah ada, tapi itu bukan dasar akidah. Yang tu dipanggil benda yang nadir, wujudun nadir ka ma'dum. Nadir macam ni tak jadi i'tiqad, apatah lagi nak dipegang, nak dijadikan sebagai satu pahaman. Bila balik mesti orang kubur akan balik, roh dia akan balik ke rumah. No. Mungkin tengok cerita Melayu banyak sangat tu. Macam mana? Mungkin ada juga. Ya, mungkin ada tu satu hal, mungkin ada, tapi bukan diajar akidah. Bila masuk je kubur, tak terima apa roh dia ni kat kubur. Tu yang duk merapu macam-macam dalam kampung. Nanti, mana kita tahu tu kata roh orang kita tak kenal. Mana kita boleh buat sangkaan tentang roh? Itulah mana kita tahu hakikat tu, tak tahu buat hakikat. Nak tahu hakikat, kenal hakikat kita. Roh kita sekarang ada penyakit ke sihat? Roh kita tak kenal hakikat roh kita. Teruk yang kena ngaji tauhid elok. Bagi kenal hakikat roh kita. Yang hakikat lain tu salah ambil tahu. Itu kot. Wallahualam. Panjang kita ini bab tu kan. Dia memang bab tu dia kena bagi selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.